Kenapa ucapan tersebut sangat penting, tuan-tuan? Ucapan tersebut sangat penting. Kalau saya dapat baca, cari punya ucapan dia tadi, saya dah lupa dah. Ucapan tersebut sangat penting. Dia sebenarnya satu, kalau kita faham Rafizi Ramli, dia kalau dia menulis ni, dia bukan saja-saja dia menulis. Dia ada sebab dia. Itu sebenarnya satu amaran kepada GPS di Sarawak, kepada perasuah-perasuah di Sarawak. Kepada perasuah-perasuah di Sarawak, bahawa ini adalah satu amaran amat keras kepada anda. Satu amaran amat besar kepada anda. Peluang Pakatan Harapan nak menang ni semakin tinggi, tuan-tuan. So, bila harapan dan peluang mereka semakin tinggi, siapa yang akan terkena di dalam, bila pilihan raya, apa orang kata, bukan pilihan raya, tapi bila menangnya Pakatan Harapan di federal nanti. Okey, saya bawakan ucapan ataupun apa yang beliau tulis. Okey. Sekejap. Okey. Semoga kita ingat semangat pembentukan Malaysia yang menyatukan iltizam penduduk Semenanjung, Sabah dan Sarawak untuk memberi kebebasan dan kesejahteraan kepada semua saudara-saudara kita yang serumpun. Saya adalah ahli politik yang kerap ke Sabah dan Sarawak sebelum ini. Memang pilu dan menyentuh hati bila melihat kemiskinan di Sabah dan Sarawak. Sama seperti pilunya apabila kita melihat kemiskinan di mana-mana. Anak-anak yang terpaksa bertarung nyawa setiap hari merentasi sungai hanya untuk ke sekolah. Saya ingat bagaimana pendidikan membebaskan saya sehingga ke peringkat saya sekarang. Betapa ruginya negara apabila anak-anak yang terpinggir dari hak pendidikan akibat kemunduran yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Punca utama kesengsaraan ini adalah apabila mereka yang diberi kuasa dan kedudukan pecah amanah. Sejak berdekad demi pakatan bersama untuk kekal berkuasa, ahli-ahli politik di Semenanjung menutup mata kepada penyelewengan dan kegagalan inkompetens rakan-rakan politik mereka di Sabah dan Sarawak dari gabungan yang sama. Akhirnya, rasuah dan penyelewengan menjadi darah daging. Ramai berebut menjadi ahli politik kerana itulah jalan kekayaan bagi mereka. Yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin menjadi papa kedana. Kita sedia maklum sebagaimana barah penyelewengan ini sama naik di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sang penguasa di Sabah dan Sarawak berlumba-lumba dengan sang penguasa di Semenanjung untuk mengumpul kekayaan sementara mereka berkuasa. Di Sabah dan Sarawak, golongan yang mengaut kekayaan dari amanah kuasa ini juga yang sama naik mengambil kesempatan menunding jari kepada Semenanjung sebagai punca kepada segala kemasalah di Sabah dan Sarawak. Itu jalan mudah untuk menutup kesilapan dan pecah amanah mereka dengan berselindung di sebalik sentimen kewilayahan yang memecah belahkan persaudaraan rakyat. Saya percaya kedudukan Sabah dan Sarawak di dalam Persekutuan Malaysia adalah sebagai wilayah, bukan negeri-negeri, seperti semangat asal penubuhan Malaysia dahulu. Saya percaya saudara-saudara di Sabah dan Sarawak berhak mendapat hasil yang adil dan setimpal dari kekayaan wilayah mereka. Namun, saya juga tidak mahu kekayaan itu hanya diselewengkan sang penguasa yang sama dari kelompok yang selama ini mengayakan diri mereka sendiri. Sebab itu masalah kemiskinan di Sabah dan Sarawak bukanlah soal agihan peruntukan kerajaan persekutuan semata-mata. Ia soal amanah dan ekosistem yang perlu ada di peringkat Sabah dan Sarawak serta undang-undang Persekutuan Malaysia yang perlu tegas menghukum mereka, termasuk penguasa dari Sabah dan Sarawak yang mengaut kekayaan demi memastikan hasil kekayaan mengalir kepada saudara-saudara di Sabah dan Sarawak. Mana-mana sang penguasa di Sabah, Sarawak dan rakan kongsi mereka di Semenanjung yang makan rasuah dan pecah amanah, termasuk ahli politik dan penjawat awam, mesti diperangi dan dihukum. Siapa yang kaya berlebihan tanpa punca pendapatan yang sahih perlu didakwa dan dihukum. Barulah agihan Sabah dan Sarawak yang lebih adil dalam persekutuan ini dapat dipastikan mengalir kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Saudara-saudara di Sabah dan Sarawak perlu memilih penguasa dan pentadbir yang bukan sahaja jujur tetapi cerdik, berwawasan dan cekap mentadbir, kerana Sabah dan Sarawak wajar membangun pada kadar yang lebih deras berbanding Semenanjung untuk berada di tahap pembangunan yang sama. Kalau saudara-saudara berpuas hati dengan sang penguasa yang mendabik dada mengenai hak Sabah Sarawak saja tetapi tidak cerdik dan cekap membangunkan wilayah, kalaupun hasil yang banyak disalurkan kepada Sabah Sarawak, hasil itu akan dibazirkan kerana kegagalan mengurus dan mentadbir. Sebab itu soal agihan, penguntukan dan hasil mengikut hak-hak yang menghormati semangat penubuhan Malaysia mestilah diperjuangkan selari dan sama naik dengan soal membanteras pecah amanah dan mengetatkan urus tadbir di Sabah dan Sarawak. Hanya apabila kedua ini berlaku serentak dengan selari,
kebajikan saudara-saudara di Sabah dan Sarawak akan terjamin. Oleh itu, sempena Hari Malaysia, saya menyeru, pertama, saudara-saudara di Sabah dan Sarawak tidak termakan permainan politik wilayah yang sempit yang mengedu domba persaudaraan Sabah dan Sarawak melawan Semenanjung. Kedua, saudara-saudara di Semenanjung perlu pula menerima kenyataan bahawa adalah tidak adil melayan Sabah dan Sarawak sebagai hanya salah satu negeri di dalam Persekutuan Malaysia, kerana itu bukanlah semangat penubuhan Malaysia dahulu. Sebenarnya sebagai rakyat Malaysia, kita adalah serumpun, bersaudara dan berada dalam satu kapal perjuangan menentang sang penguasa yang bermain emosi rakyat demi kepentingan peribadi dan mengumpul kekayaan mereka. Okey tuan-tuan, apa maksud Rafizi dekat sini? Okey, yang pertama sekali Rafizi nak bagi tahu kita, cara pemimpin Sabah dan Sarawak ni nak terus kekal berkuasa, pertama, dia mainkan sentimen kenegerian. Sebab itu ada yang orang kata kat saya, Is, kau kena tubuh parti lokal, Is. Kita tubuh parti lokal. Nak menentang parti GPS, kita kena ada parti lokal. Tak boleh PKR ni, Is. Parti PKR ni parti Melaya. Siapa yang cakap macam tu? Maksudnya dia dah termakan dengan permainan GPS. Termakan dengan permainan GRS. PKR, DAP, Amanah bukan parti Melaya. PKR, DAP, Amanah adalah parti nasional. Parti Malaysia. Yang parti lokal GPS je. Sebab apa saya kata parti Malaysia? Kalau di Sarawak PKR tak ada cabang, tak ada cawangan lah kita kata, PKR akan terbubar tau. Sebab itu dipanggil parti Malaysia. Dia kena ada cabang di 222 kawasan, termasuk Sabah dan Sarawak. Kalau mereka tak ada di Sabah dan Sarawak ikut perlembagaan, dia orang boleh dibubarkan oleh ROS. Jadi dia bukan parti Malaya, dia parti Malaysia. So kalau dengan siapa yang kata kita kena tubuh parti lokal, Is, maka dia telah termakan dayah GPS dan JRF, dayah parti-parti ini untuk kekal berkuasa. Kenapa? Kalau kita tengok parti lokal ni banyak tuan. PRS, kita ada PRS, dulu kita ada SWP, dulu lepas tu kita ada parti Sedar, macam-macam parti lokal ni terlalu banyak, tapi tak pernah pun berjaya mengalahkan GPS. Sebab tujuan dia memang dia nak pecah perintah kita. Dan bila dia nampak PKR ni semakin naik, terutama PKR dan DAP di Sarawak semakin meningkat naik, semakin maju, dan dia nampak orang Sarawak macam saya, macam Daniel Jani mula bersuara. Kami ni orang Sarawak, walaupun negeri kami ni negeri yang jauh tinggal daripada segi pembangkang, tetapi kalau tuan-tuan perasan, yang kuat bersuara orang Sarawak dan orang Sabah. Kalau kita tengok 2-3 blogger datang daripada Sabah dan Sarawak. Saya, Daniel Jani. Daripada Sabah tu, siapa nama dia? Bukan Julfazli lah salah seorang kita boleh sebut. Tapi ada 2-3 yang memang Sabahan dan Sarawakian yang mula bersuara. Dan kami mendapat tempat di media nasional, di peringkat nasional, walaupun kami ni orang Sarawak. Saya ni orang Sarawak, orang lokal Sarawak. Memang dilahirkan di Sarawak, kita kata. Mak bapak keturunan saya dulu sampai 7 keturunan memang orang Sarawak. Kan? Malah kalau siapa nak tahu, Kampung Semariang tu diasaskan oleh tok nenek saya dahulu. Sampaikan arwah rumah nenek saya tu adalah nombor 1 Kampung Semariang. Nombor 1 Kampung Semariang lama. Tengok nama kampung, nama Semariang lama. Diwujudkan oleh keluarga kita orang dahulu. Nak buktikanlah yang kami ni orang Sarawak. Pure Sarawak orang kata. Tapi kita bawa perjuangan nasional. Kita tak bawa perjuangan lokal yang sempit macam GPS bawa. No. Kenapa tuan-tuan? Kita sedar dan kita tahu bahawa perjuangan yang sebenar yang kita nak bawa ini adalah perjuangan yang besar. Kita bukan setakat kita kata nak majukan Sarawak ni, tak cukup dengan parti lokal. Kita kena bergabung dengan semua nak majukan Sarawak. Tak percaya? Kenapa tak maju Sarawak sekarang ni, Is? Sebab pemimpin lokal. Exactly, Rafizi sebut. Dan itu tadi, ucapan tadi adalah amaran. Amaran kepada siapa tuan-tuan? Pemimpin-pemimpin lokal. Kalau Pakatan Harapan menang selepas ini, jaga-jaga GPS. Saya nak cerita, ada beberapa laporan saya sudah terima terhadap pemimpin-pemimpin GPS. Kita orang tak keluarkan lagi tuan-tuan, kita simpan. Ada di antara YB yang ada nama dalam syarikat-syarikat yang buat construction di Sarawak sekarang ini. YB ni buat construction, nama dia jelas ada dalam SSM. Dapat projek construction buat jalan. Dan jalan itu delay tuan-tuan. Duit dah bayar lah. Projek yang tak berjalan ada lebih, yang hari tu kita sebut tentang projek sakit. Ada di antara mereka sekarang ini yang YB jelas duduk di dalam syarikat-syarikat yang private, yang tak dibenarkan sebenarnya oleh perlembagaan
di mana ahli-ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri mempunyai syarikat sendiri selain daripada pendapatan yang dia ada. Tapi kita ada bukti jelas, ada beberapa syarikat dimiliki oleh YB dan keluarga mereka. Antaranya siapa tuan-tuan? Bustari Yusof. Siapa Bustari Yusof? Abang kepada Fadilah Yusof. Siapa Fadilah Yusof? Menteri Kerja Raya. Now, apa masalahnya dia abang Menteri Kerja Raya? Siapakah yang mengendalikan PEN Borneo, tuan-tuan? Sebuah syarikat. Di dalam syarikat itu adalah Bustari Yusof punya owner kepada syarikat tersebut. Dan siapakah yang memperkenalkan Najib kepada Jolo? Ada gambar yang tersebar di dalam kapal tu, gambar Najib, gambar Rosmah, gambar Jolo, tapi ada seorang lagi, Bustari Yusof. Itu kita baru sebut nama, ada ramai lagi. Dan bila kita berbincang tentang kesusahan Sarawak, kemunduran di Sarawak, ini saya sebut 300 lebih sekolah di Sarawak tak dapat bantuan disebabkan Rosmah korup. 1.2 bilion duit yang sepatutnya sampai kepada sekolah-sekolah daib di Sarawak tidak sampai. Adakah salah Melaya, tuan-tuan? Ataupun sebenarnya salah pemimpin Sarawak sendiri? Corruption yang berlaku, this is a warning. Kalau tuan-tuan perasan, penubuhan GPS itu berlaku kerana takutnya mereka bila BN kalah tahun 2018. So bayangkan apa kita boleh lakukan kalau Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya 2022 ini. Mungkin kita takkan menang di Sarawak lah, mungkin. Tapi kita kena ingat, nak membentuk kerajaan macam 2018 tak perlu Sarawak secara keseluruhan pun. Sarawak pada masa itu ahli parlimen kita menang 4 kerusi je. Miri, Saratop, Selangau, kemudian Puncak Borneo. 4 je daripada Sarawak daripada 31. 4 je. Tapi kita berjaya membentuk kerajaan pada waktu itu. Cuma tak sempat je masuk ke Sarawak pada waktu itu. Tak sempat sebab Mahathir Perdana Menteri, kan. So kalau ni bayangkan kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kami tahu sebenarnya kami orang dalam antara orang suka ngikut kami tu dalam live tu orang Sarawak juga. Dan kami di antaranya kawan-kawan orang GPS. Jadi potong bahagian tu hantar dengan dia. Hantar dengan pemimpin GPS. Padang Kenyat Iswadi kirim salam. Dan insya-Allah, jadi ibu bingung. Kita akan bertemu lagi kelak. Bukti-bukti ada di tangan. Jangan risau, jangan worry. Jangan takut, jangan khawatir. Itu kentut, bukan petir. And insya-Allah kita akan kembalikan Sarawak di tempat yang betul. Kita ada kekayaan yang banyak, tuan-tuan. Kita adalah wilayah sebagaimana perjanjian Malaysia 1963. Tetapi GPS lah, PBB lah yang telah menjatuhkan hak kita. Sehingga kita menjadi hanya salah sebuah negeri yang dicarik-carikkan di dalam perlembagaan. Sebelum dikembalikan oleh Pakatan Harapan pada tahun 2018. Sehingga saya buat debat dengan Idris Buhari. Kerana saya kata kenapa GPS tolak pengembalian hak tersebut. Sekarang baru-baru ni Abang Jo tolak pula. Hak kita nak minta 35% kerusi di parlimen. Dia kata tak perlu dahulu. Kenapa takut? Sebab kita perlu perlindungan 2/3. Tidak boleh sewenang-wenangnya satu hari kelak pemimpin boleh mengubah hak kita dengan mengubah sebab dia ada 2/3. Tetapi GPS tak setuju. Sampaikan pemimpin UPCO tanya kenapa takut sangat? Why are you so afraid? Sebab itu saya kata GPS tidak membela hak Sarawak dan Sabah, tuan-tuan. Sarawak lah terutama. Kita nak kembalikan hak Sarawak, insya-Allah. Saya cakap saya. 2 more elections, kita menang PH. 2 more election, kita akan jatuhkan GPS dan sewaktu dengannya. Jaga-jaga. Ada mata yang memati. Saya